الحمد لله الحمد لله القائل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Khutbah pada hari ini akan memperkatakan tentang perjuangan pahlawan negara bersempena dengan sambutan Hari Pahlawan pada 31 Julai tahun ini. Dalam sejarah, negara kita memang tidak pernah ketakusan dalam melahirkan pahlawan-pahlawan negara yang terbilang dan berjasa sehingga pihak penjajah tidak pernah merasa aman selama menduduki negara ini. Mereka terpaksa berhadapan dengan para pejuang yang rela berputih tulang daripada berputih mata. Keberanian mereka adalah benar dan nyata dalam mempertahankan maruah tanah air tercinta daripada gugatan musuh dan kuasa penjajah. Pahlawan negara teguh pendirian dan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sentiasa redha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan. Tuntutan menjaga agama, bangsa dan tanah air menjadi tonggak perjuangan mereka. Walaupun tidak mendapat penghargaan di dunia ini, tetapi mereka tetap mendapat kebahagiaan di akhirat. Kita hendaklah mengambil iktibar keberanian dan semangat mereka mempertahankan kesucian Islam dan kedaulatan negara. Mereka berani melawan musuh untuk menyelamatkan negara dan mempertahankan agama Islam. Kini malangnya ada sebahagian manusia dalam negara ini yang berani melawan sesama bangsa dan bermusuh dengan agama yang pasti merugikan negara dan semua umat manusia. Hindarilah permusuhan dan perpecahan, kerana kita juga yang rugi. Negara akan tergadai. Jangan buka peluang kepada pihak-pihak musuh dan pihak luar menguasai negara ini. Peringatan ini disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan menitahkannya melalui kenyataan media bertarikh 4 Julai 2022 bahawa kekuatan sesuatu bangsa terletak kepada semangat berpaduan dan pegangan kepada agama Islam. Sesebuah tamadun dan negara boleh runtuh seandainya kita tidak bersatu padu dan bekerja sama dalam mempertahankannya. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, ramai yang tidak sedar akan pengorbanan dan perjuangan pahlawan negara yang tiada galang gantinya demi memastikan negara bebas daripada penjajahan dan ancaman musuh. Jasa dan keperwiraan Angkatan Tentera Malaysia
Polis Diraja Malaysia, agensi keselamatan dan tokoh-tokoh negarawan sebagai pahlawan negara hendaklah dikenang, disanjung serta didoakan agar terus dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jasa mereka tidak sewajarnya kita lupakan, kerana kita tidak mungkin kecapi apa yang ada kini sekiranya bukan kerana pengorbanan dan perjuangan mereka. Apakah wajar nikmat keamanan dan kemajuan ini kita tukar dengan suasana huru-hara dan kacau bilau akibat persengketaan dan persedihan sesama sendiri, persengketaan dan permusuhan segelintir rakyat? Bukan sahaja melupakan perjuangan pahlawan negara, bahkan menguntungkan pihak musuh. Rasulullah SAW sangat benci kepada umatnya yang suka bersengketa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan melalui sebuah hadis daripada Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, "Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqa fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'ad man arada buhatal jannah falyazam al jama'ah." Hendaklah kamu sekalian selalu bersama jamaah muslimin, dan berwaspadalah kalian daripada berpecah belah, kerana sesungguhnya syaitan itu selalu bersama orang yang bersendirian, sedangkan ia dari dua orang adalah lebih jauh lagi. Barang siapa yang menginginkan tempat terbaik dalam syurga, maka hendaklah ia tetap bersama jamaah muslimin. Riwayat At-Tirmidzi. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, keselamatan dan kedaulatan negara yang dipertahankan adalah suatu tugas mulia dan suatu tuntutan syariah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Inilah perjuangan pahlawan negara dengan penuh taat, sabar dan ikhlas bagi memastikan Islam terpelihara, negara terjaga dan rakyat terbela. Mereka yakin Allah Subhanahu wa taala sentiasa membantu dan memberikan pertolongan serta kemenangan kepada mereka yang ikhlas dan sabar berjuang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-146, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Dan berapa ramai dari nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama Allah, dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam sejarah Islam ramai pahlawan Islam yang bersemangat jihad yang tinggi dan kuat seperti Sayyidina Hamzah, Khalid bin Al-Walid, Tariq bin Ziyad, Salahuddin Al-Ayyubi dan lain-lain lagi. Manakala pahlawan negara pula adalah seperti Mat Kilau bin Imam Rasul, Haji Hasan bin Munas atau Tun Jadud, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak, Lieutenant Adnan dan Sarjan Hasan. Mereka ini semua berjihad dan berkorban jiwa untuk mempertahankan negara dan membantu dalam menjaga keamanan. Mudah-mudahan mereka diberi ganjaran dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan mereka dalam perjuangan adalah kerana mereka berdisiplin, amanah, jujur dan ikhlas dalam berjuang. Oleh itu, jagalah akhlak dan tingkah laku kita bagi menjamin kestabilan dan mengekalkan keamanan negara. Amalkanlah disiplin yang tinggi, jujur dan amanah dalam sebarang pekerjaan, kerana orang yang
jujur lagi beramanah akan malu kepada dirinya dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia ingin melakukan perbuatan pecah amanah dan perkara-perkara keji. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini marilah kita mengambil pengajaran. Yang pertama, umat Islam hendaklah memiliki pegangan akidah yang kuat dan yakin bahawa berjuang mempertahankan Islam, bangsa dan negara pasti diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah mencontohi kehidupan pahlawan negara yang berjuang kerana Allah untuk menegakkan Islam, bangsa dan negara. Ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa kehancuran sesebuah negara itu pasti berlaku jika pemimpinnya mementingkan diri sendiri, sentiasa berpolitik kotor, berakhlak buruk dan umatnya yang bercerai-berai dan bermusuhan sesama sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Surah Ali Imran ayat ke-103. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.